Jumpa kita sekali lagi untuk fizik tingkatan 5 bagi tajuk daya gerakan. Untuk satu persatu iaitu daya paduan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menentukan daya paduan. Mari kita lihat contoh di atas di mana sebuah jambatan gantung di Malaysia iaitu Langkawi, rantangan jambatan sepanjang 125 meter yang digantung hanya menggunakan 8 utas kabel pada satu pilen. Semua daya yang dikenakan ke atas jambatan haruslah mencapai keseimbangan bagi menjamin keteguhan jambatan tersebut. Ini adalah Twin Tower. So untuk membina bangunan secantik ini, jurutera mereka bentuk harus memahami serta mengaplikasikan asas fizik seperti daya paduan, leraian daya dan keseimbangan daya sepanjang mereka dan membentuk struktur yang sangat unik ini. Jadi hari ini cikgu nak ajar 1.1 daya paduan. Standard pembelajaran kita adalah murid boleh menyatakan maksud daya paduan. Kita kena faham definisi daya paduan. Okey, kalau tengok kat sini daya paduan tu apa? Daya tunggal yang mewakili magnitude dan arah hasil gabungan dua atau lebih daya. So 1.12 kita akan menentukan daya paduan. Jika murid-murid perhatikan gambar rajak ini adalah acara tarik tali di mana peserta A yang memakai baju merah mengenakan daya untuk menarik tali dan kita wakilkan daya tersebut dengan FA. Manakala peserta B yang memakai baju biru juga mengenakan daya pada arah yang bertentangan. Kita wakilkan sebagai FB ke kanan. Apakah yang akan menentukan sama ada bendera yang diikat pada tali itu berada dalam keadaan berkumpul, bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan? Secara eksperimennya, kita akan melaksanakan aktiviti 1, bagaimana kita nak menjana idea daya paduan dan menentukan arahnya. Di sini, jika murid-murid lihat, kita ada dua neraca spring iaitu A dan B serta pemberat 1 kilo. Bongkah kayu dengan cangkuk di kedua-dua hujung bongkah. Setelah murid-murid menjalankan eksperimen, kita ambil dapatan eksperimen tadi serta kita jadualkan data dalam jadual ini. Kalau murid-murid tengok, bagaimanakah yang dikatakan bongkah kayu pegun? Bongkah kayu pegun apabila neraca spring A nilainya sama dengan bacaan neraca spring B iaitu 5 Newton. Manakala, bagaimana yang dikatakan bongkah kayu bergerak ke kanan? Di mana bacaan neraca spring A kurang berbanding bacaan neraca spring B. Dan seterusnya, bagaimana keadaan bongkah kayu bergerak ke kiri? Ini kerana bacaan neraca spring A lebih besar daripada bacaan neraca spring B. Ini menunjukkan bahawa arah gerakan bongkah mengikut arah daya yang lebih besar. Okey, jika murid-murid perhatikan, si baju merah kita wakilkan tadi dengan FA, manakala si baju biru kita wakilkan dengan FB. F itu ialah daya. Jika di sini daya FA lebih besar berbanding FB, maka bendera kuning akan terarah akan bergerak ke arah kiri. Baiklah murid-murid kena faham maksud daya paduan. Okay, sekali lagi, daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor dua atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek. Di sini, objek kita wakilkan dengan kereta yang berwarna merah. So, kereta merah ini bergerak ke kanan. Arahnya ke kanan. Terdapat daya 100 Newton menggerakkan kereta ini ke kanan. Namun begitu, terdapat 50 Newton ditindakkan juga ke arah kereta merah itu ke kiri. Maka, daya paduan ialah 100 ditolakkan dengan 50. So, kita akan dapat jawapannya 50 Newton. Jadi,
daya paduan ialah 50 Newton, vektornya adalah ke kanan. Bagi memastikan murid-murid faham definisi daya paduan, bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, di sini cikgu sertakan satu situasi di mana terdapat dua daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah yang sama. Jadi di sini terdapat 5 Newton ke kanan dan 12 Newton ke kanan. Jadi berapakah jumlah daya paduannya? So jumlahnya kita kena tambah. Arah yang sama kita kena tambah. 12 tambah 5 kita dapat 17 Newton dan didapati bahawa objek bergerak ke kanan. Okay, sama juga seperti situasi yang kedua ni. Seekor kuda menarik kereta dengan 500 Newton dibantu oleh peladang yang menolak kereta tersebut dengan daya 200 Newton. So, berapakah daya paduan bagi kereta ini? So, kita kena tambah. Okey, arah yang sama. So, 500 tambah 200. So, 700 Newton ke arah kanan. Murid-murid, seterusnya adalah situasi kedua, di mana terdapat dua daya yang bertindak pada satu objek tetapi pada arah bertentangan. Jadi di sini terdapat satu daya 5 Newton vektornya ke kiri, manakala satu lagi daya 12 Newton ke kanan. Jadi daya paduannya ialah 12 tambah tolak 5. Kenapa tolak 5? Sebab 5 tadi ke kiri. So, jumlahnya adalah 7 Newton dan didapati objek bergerak ke kanan. Manakala seterusnya, seekor kuda menarik kereta dengan daya 500 Newton ke kanan. Manakala peladang menarik kereta yang sama dengan daya 200 Newton pada arah yang bertentangan iaitu ke kiri. Berapakah daya paduan kereta? So, kita boleh buat 500 tolak 200 Newton. Kenapa jadi tolak 200 Newton? Kerana ke kiri. Dan kita dapati jumlahnya adalah 300 Newton, vektornya ke kanan.